Okey, 8.4 isu kesihatan berkaitan sistem respirasi manusia. Okey. So, minggu lepas kita dah belajar tentang sistem dari segi paru-paru manusia, sistem pengangkutan. Saya nak tanya sikit lah, ingat lagi ke tak ni? Okey. Duratul Aini ada? Duratul Aini? Okey. Cuba terangkan sedikit proses pertukaran gas dan proses pengangkutan gas respirasi. Mula dengan proses pertukaran gas dulu. Daripada alveolus ke kapilari darah. Apa yang berlaku? Ingat lagi tak? Kelas hari Rabu tu. Daripada alveolus. Ya, saya nak daripada alveolus. Terbalik kan. Dalam konteks tu dari paru-paru pergi ke dari kapilari ke alveolus. Saya nak awak terangkan dari alveolus ke ke kapilari. Okey. Sebab dia boleh dua situasi tu. Satu, kalau dari alveolus ke kapilari dia membawa gas oksigen. Okey. So kalau dalam konteks tu dia mula dari kapilari ke paru-paru, okey, yang membawa gas karbon dioksida, darah terdioksigen. Okey. Dua benda yang berbeza tu. Okey, cuba Duratul. Dari alveolus ni, tekanan daripada alveolus dia tinggi. So bila tinggi dia apa yang tinggi tu? Tekanan apa tu? Tekanan karbon dioksida. Dalam alveolus? Tekanan alveolus tinggi. So bila So gas apa dalam tu? Baru nak tarik nafas ni. Karbon dioksida. Kalau karbon dioksida tinggi tu dah hembus nafas. Sekarang saya tanya dari segi tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tarik nafas. Tekanan dekat alveolus tinggi. So gas oksigen tu dia tinggi juga. Okey, saya betulkan ayat dulu. Tekanan separa oksigen tinggi. Okey, kena sebut tekanan separa oksigen tinggi dalam alveolus. So sambung. Okey, Nabil baru masuk. Okey, sambung dah tu. Tekanan separa tinggi dalam alveolus. Kena sebut tekanan separa oksigen. Kalau tak habis ayat, nanti tergantung. Okey. Okey, tekanan separa oksigen dalam alveolus tinggi. Lepas tu? Oksigen dalam alveolus tinggi. Okey. Akan? Meresap keluar. Akan meresap keluar. Okey. Dari paru. Dari paru-paru. Macam mana tu? Sekarang ni awak tarik nafas. Tarik nafas, gas oksigen nak masuk dalam paru. Alveolus tu paru-paru ya. So dari alveolus tu nak pergi mana? Takkan masuk balik dalam paru-paru. Okay, struktur paru-paru, bronchus, bronchial, alveolus. So alveolus tu sebahagian daripada paru-paru. So sekarang gas oksigen dari paru-paru nak pergi ke mana? Kapilari darah. Ya, baru betul. Okay. So lepas tu apa yang berlaku? Lepas tu gas karbon dioksida gas oksigen terdioksida. Okey, dia bergabung dengan apa dalam kapilari darah? Bergabung dengan hemoglobin. Okey, so membentuk Hemoglobin. okey, betul. Okey.
Okay, sampai situ ya. Okay, thank you Duratul. Okay, so saya harap semua boleh faham dalam proses pertukaran gas ni boleh ditanya soalan tu dari kedua-dua arah. Okay, sama ada mula daripada oksigen yang masuk ke dalam kapilari darah, okay, dari paru-paru, ataupun karbon dioksida yang keluar dari kapilari darah meresap masuk ke dalam alveolus. Okay. Dan biasanya yang keluar karbon dioksida tu dari jantung ke paru-paru lah. Okay, so itu kena faham lah dua-dua tu, sebab dalam buku teks awak tu dia terangkan dari segi karbon dioksida, okay, respirasi sel yang telah berlaku. Okay, respirasi sel yang telah berlaku, so dia akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Okay, kemudian pertukaran gas akan berlaku satu pusingan ya. So bila dia pusingan tu dia keluar, dia akan masuk balik. Jadi kena tahu situasi yang mana tekanan separa tinggi, yang mana tekanan separa rendah, merujuk kepada tempat ataupun lokasi di mana gas tu berada. Okay. So kena tengok soalan, kena faham soalan, kemudian kena faham konsep pertukaran tu. Okay, pertukaran gas tadi. Kalau dia minta gas penerangan dari segi gas karbon dioksida, so awak kena cerita dari segi proses respirasi sel yang telah berlaku di sel-sel badan. So gas karbon dioksida tadi diangkat keluar daripada kapilari darah, pergi ke jantung, dari jantung dihantar ke alveolus. Okay. So kena jelas soalan lah. Okay. Fahamkan balik. Okay, itu konsep pertukaran gas. Okay, semua dah ada ni. Baru 27. Mana lagi separuh ni? 11 orang lagi. Okay, so saya sambung hari ni. Tajuk isu kesihatan ya. Okay, yang dah masuk ni pastikan awak ni wujud ya. Bukannya masuk lepas tu landing ya. Sebab Google Meet ni dia boleh detect ya siapa yang ada sampai akhir dengan yang masuk saja lepas tu hilang. So saya boleh tahulah. Okay. Isu kesihatan ya. Okay, kita semua tahu isu kesihatan sekarang ni sangat berkait rapat dengan COVID-19, COVID-19 ni. Okay, cuma dalam silibus ni tak ada cerita yang terkini lah. Okay, ni konten yang contoh-contoh yang biasa lah. Okay, contoh yang biasa penyakit bagi respirasi ni, okay, chronic obstructive pulmonary disease, COPD ni. Kadang-kadang jarang orang sebut yang penuh ni. Selalunya doktor cakap, okay, anak awak sekian-sekian sakit COPD. Okay, so apa dia COPD ni? Dia merangkumi contoh asma, ataupun doktor tak sebut pun COPD ni, dia sebut okay, awak ni ada penyakit asma. Okay, bila dah dengar cerita daripada patient tu, okay, dah diagnose, okay, sah. Okay, patient ni ada asma, ada bronkitis, okay, kronik dan juga emphysema. So boleh detect lah. Okay, ini semua adalah contoh penyakit yang mengganggu sistem respirasi manusia. Okay. So kronik lah. Okay, ini kronik semua ni sebab dia boleh membawa maut kalau jika tak dirawat dengan betul. Okay. Asma. Contoh kelas PIR ni ada yang asma? Ada tak? Tak nak ngaku. Ada ke tak? Tak ada ya? Betul? Sebab kita boleh tanya pengalaman ya, kalau orang asma ni, okay, kalau di kalangan guru ada yang asma, kawan-kawan saya pun ada yang asma. Jadi orang yang asma ni awak boleh perhatikan sekiranya dia datang asma dia tu, dia perlu cari something, contohnya doktor dah bekalkan, okay, apa tu kita panggil? Pernah tengok tak alat yang disedut tu? Hello, kelas. Inhaler. Yes, inhaler. Okay, so siapa yang pernah tengok tu, atuk nenek ke yang ada asma, so dia akan cari benda tu, okay, bahan tu. Itu asma yang dah tahap yang perlukan inhaler tu lah, okay. Sebab ada asma yang mild, okay. Asma yang mild ni dia tak perlukan benda tu lagi, okay, sedikit je. Okay, tapi kalau yang dah tahap pertengahan ke arah tahap yang lebih teruk, okay, so inhaler tu sangat-sangat diperlukan. Sahabat saya daripada sekolah dulu pun memang dibawa benda tu lah, mesti ada dalam poket dia.
Okay, so that's why dia panggil kronik. Okay, itu penyakit-penyakit kronik lah ni. Bronkitis ni biasanya sangat banyak kes bagi bayi lah yang baru lahir, sebab dia bayi ni bila batuk dia berkahak, so dia belum pandai untuk ludahkan kahak tu. So sekiranya lambat, okay, kahak tu dibuang, okay, lama kelamaan kahak tu akan memenuhi alveolus tadi, okay, paru-paru kita tu. Okay, paru-paru bayi tersebut akan dipenuhi dengan kahak, so that's why demam dia tak akan turun, suhu dia akan meningkat, susah nak turun sebab dia punya paru-paru tadi dah dipenuhi dengan kahak. So pergi hospital dapatlah detect itu adalah bronkitis kronik. Okay, sekiranya lambat dirawat, okay, sangat membahayalah. Okay, emphysema, form 3 pun dah belajar ni. Siapa ingat lagi? Azura ingat tak emphysema apa? Yes, okay, serangan pada bahagian alveolus tadi. Okay, kalau bahasa mudahnya berlubang-lubang lah alveolus tu. Alveolus tu dah lah bulat-bulat kan bentuk dia. Okay, so dia akan mengalami kerosakan. Okay, so itu dikenali juga sebagai penyakit kronik bagi sistem respirasi. Okay, so bila emphysema ni, bila dah rosak tu, dia punya bentuk pun berubah lah. Okay, dari segi keanjalan dia, bentuk dia, saiz dia akan berubah. Jadi bila alveolus berubah, terganggu, jadi tak normal, okay, dan kita tahu alveolus ni bilangan dia banyak untuk membantu meluaskan jumlah permukaan, jadi menambah kecekapan proses pertukaran gas. Itu yang konsep asal dia. Okay. So bila soalan dia akan tanya kalau rosak, okay, jika rosak apa yang berlaku? Ya, apa yang berlaku? Gas tak dapat, okay, menjalankan proses pertukarannya secara efisien. Okay, maksudnya kurang efisien lah daripada berbanding dengan orang yang normal. Okay, bila alveolus ni rosak. Okay, seterusnya kalau ada soalan boleh tanya terus. Okay, bioscore tolong isi ya. Sebab ni pun daripada buku teks, jadi awak nampak nota daripada YouTube ni boleh isi terus. Okay. So apa yang berlaku untuk bronkitis kronik ni? Okay, dia adalah sejenis radang, bengkak. Okay, radang, inflammation lah. Okay, radang rasa dia kemerah-merahan. Okay, dan dia punya paru-paru tadi nampak, kalau x-ray tu nampaklah bengkak. Okay, bahagian saluran pula tersumbat. Okay, bronchus bronchiole dia tersumbat. Jadi saluran pernafasan dia akan terganggu. That's why. Ya, ada nak masuk ke? Akil Aiman request masuk. Okay. Aman Naufa dengan Akil. Ada lagi tak? Okay, tak apa. Mana dah tadi? Okay, so kalau ada bagi tahu ya. Okay, so bronkitis tadi ya. Okay, sistem pernafasan ni. Balik fokus pada paru-paru awak. Okay, sekarang kita berada dalam paru-paru. Okay, ada bronchus, bronchiole, alveolus. Okay, so apa yang menjadi masalah, okay, apabila berlaku yang tidak normal, okay, bengkak ke, tersumbat ke, ataupun serangan. Okay, saya kaitkan terus dengan situasi sekarang ni. Okay, virus tadi, coronavirus tadi akan masuk ke dalam alveolus, so dia akan menyerang yang akan menyebabkan pengurangan aliran udara, so seseorang tu akan sukar, okay, susah nak bernafas. That's why ada istilah apa hari tu saya sebut, mencari nyawa. Okay, so kita tahu sistem pernafasan ni yang paling penting lah untuk menentukan orang tu sama ada hidup ataupun mati selain pada nadi ya. Jadi bila paru-paru problem, ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. Yang setakat ni kalau awak baca artikel, okay, baca artikel stage 1 je. Okay, stage 1 sahaja yang insya-Allah tak ada masalah. Okay, setakat ni stage 2 sampai stage 5 dia akan mengalami sedikit masalah yang berpanjangan lah. Kalau stage 2, stage 3 tu dia boleh pulih balik. Saya sebut ni pasal corona lah. Sebab dia target organ corona ni adalah organ paru-paru.
Okay, itu target virus ni. Okay, so virus ni dia bergantung kepada lokasi. Kalau dia dekat paru-paru je lah dia fokus dia. Okay, that's why ada yang suggest, doktor yang suggest minum air suam semua tu. Sebab bila dia mengalir dalam perut kita, organ perut tak ada masalah sebab perut ada asid hidroklorik. Okay, so that's why virus tadi boleh dihapuskan. Okay, so kat situ saya nak cerita yang virus ni dia target hanya lokasi tertentu sahaja yang dia boleh hidup. Okay, jadi corona tadi dia boleh seronok bahagia membiak dalam paru-paru saja. Okay, so that's why kena cepat, kena alert. Okay, kena alert kalau rasa dah ada tak kena batuk-batuk tu kena cepat. Sebab dia kalau cepat sempat lagi diselamatkan. Tapi kalau dah biarkan demam berpanjangan seminggu, batuk seminggu, itu dalam tak sedar sebenarnya dia dah membiak dalam paru-paru. Okay, so that's why stage 5 kebanyakan kes ICU lah dan terpaksa menggunakan bantuan alat pernafasan. Okay, so untuk bronkitis tadi, itu cerita corona. Okey, untuk bronkitis ni saya dah cerita sikit tadi yang banyak berlaku kes pada bayi ya. Sebab dia punya mukus tu awak panggil kahak, dalam exam kena tulis mukus lah, jangan tulis kahak pula Okey, mukus tadi lendir tu dia akan terbentuk, that's why dia akan batuk berpanjangan. Okey, sebab cilium, okey, cilium pada bahagian dalam alveolus tadi dah rosak. Okay, menyukarkan penyingkiran mukus. Nak tolak keluar tak boleh. Okay, bayi lagi lah dia tak pandai nak buang kahak tu Okay, sebab tu banyak cara untuk pastikan bayi tu buang kahak tersebut. Salah satunya bila dah warded tu nurse akan masukkan tube. Okay, masukkan tube dan buang kahak tersebut lah. Okay, so kahak bayi tadi akan keluar melalui tube yang dimasukkan dalam paru-paru tu. Okay. Memang dahsyat lah Okay, tapi insyaAllah boleh pulih. Cuma lambat rawat je. Kalau tak pergi hospital, kahak dah penuh, awak biar je, jangka hayat tu tak lama lah. Okay. Bagi pesakit asma pula, dia punya bronchial bengkak. Okay, bronchial, awak kena ingat balik, trachea, bronchus, bronchial. Okay, so cabang yang halus tu, yang banyak tu, okay, dari bronchial dia bergabung, menjurus kepada alveolus. So dekat situ bengkak. Kalau bronchus, dia cabang yang dua tu bronchus. Okay, bronchial yang ranting-ranting tu bronchial, yang ranting tu bengkak So bila bengkak, confirm lah dia akan jadi tebal Jadi bila tebal, saluran pernafasan pesakit asma ni akan jadi sempit. Okay, so laluannya jadi kecil, laluan udara tadi. Sepatutnya kalau normal tak ada halangan, okay, laluan tersebut boleh bernafas seperti biasa, tapi orang asma ni laluan udara tadi dah jadi sempit. Okay, contoh ada pada gambar rajah ni, ni dia. Okay, so yang normal tengok clear je. Okay, ini keratan apa ni, awak dah buat bab 1 dulu. Siapa ingat lagi? Cepat. Keratan rentas. Keratan rentas secara apa ni? Awak banyak belajar hari tu. Dah potong-potong buah hari tu. Ini secara apa? Ingat tak? Tak ingat langsung dah? Siapa yang potong buah hari tu dah lupa dah. Keratan rentas apa? Secara apa? Tak banyak keratan hari tu awak buat. Potong buah je Lepas tu hias-hias. Kelas? Hello? Keratan melintang atau segital. Segital ataupun melintang. Okey, boleh lah. Tapi make sure ingat balik So bila ada soalan yang dari segi keratan tu kena ingat balik. Okey, segital ataupun keratan melintang. So saluran ni adalah lurus. So kita potong bahagian tengah ni. Okey, nampaklah dia punya dalam tu. Okey. So laluan udara ni clear bagi orang normal. Kita semua yang normal macam ni lah. Tetapi bagi orang yang asma, okay, so ini adalah bronchial yang dibesarkan. Okay, yang dibesarkan bawah mikroskop. Ambil bronchial ni, saintis yang punya kerja ni, okay, potonglah ambil yang pesakit-pesakit yang dah
meninggal ni, Mak Saleh lah biasanya ada operation ni, ambil bahagian bronchial ni, buat keratan and then tengok bawah mikroskop, nampaklah dia punya laluan udara ni dah menjadi sempit. Okay, sebab dia punya bronchial ni dah bengkak dan menebal. Okay, so bila nak bernafas tu, that's why saya relate sikit dengan COVID tadi. Kalau awak rajin tengok TikTok ni, rajin tengok TikTok kan. Awak ni kan generasi TikTok, betul? Betul tak? Rajin. Betul. Tok tik. Okey. Tak apa, tapi ada TikTok yang positif banyak, okey. So awak boleh tengok cara apa saya nak sebut tadi. Saya nak kaitkan dengan corona, yes. Okey, tahan nafas selama berapa minit. Nak tahu sistem pernafasan awak tu okey tak okey. Siapa yang pernah jumpa artikel tu? Berapa minit? 5? Betul ke 5? 1 minit 60 saat. Okay, 60 saat. Cuba tarik nafas. Sekiranya awak sampai 30 saat tu dah mengah. Tu maksudnya ada something wrong, something where. Kena check lah. Ataupun 1 minit tu ada yang boleh lagi 1 minit. Tapi kalau 1 minit lebih ataupun 50 saat tu dia dah tak boleh dah. So mungkinlah okay. Dalam situasi corona ni kena banyak buat testing. Okay. So tarik nafas, tahan. So kalau orang corona memang dia tak boleh tahan. Okay. Dia terus tarik tu terus sembuh. Tarik sembuh. Maksudnya pernafasan dia sangat laju. Okay. Tu istilah cari nyawa tu. Okay. Sebab hanya orang yang alami je boleh cerita situasi tu. Sangat sakit. Ada yang saudara mara awak ke? Ada tak dalam kelas ni saudara mara yang pernah? Ada tak Pak IR? Pernah. Ada? So mungkin boleh interview lah. Kalau tak interview pun boleh tengok artikel-artikel lah yang berkaitan. Dan sangat-sangatlah mengujilah siapa yang dah kena tu. Okay. Jadi kita yang belum ni doa banyak-banyak, jaga kebersihan dan sebagainya lah. Ikut cara yang betul. Okay, so ini dia dinding yang bagi bronchial tadi. Okay, ini pula untuk bronkitis. Okay, yang ini asma, ini bronkitis yang saya kata banyak menyerang pada bayi lah. Sebab dia tak tahu nak buang kahak. Okay, so mukus berlebihan tadi ataupun kahak yang berlebihan ni okay, akan menutupi saluran bronchial tadi. Okay, so lama kelamaan dia boleh tersumbat. Okay, tersumbat dan suhu badan akan meningkat. That's why demam dia tu tak tak kebal-kebal, tak baik-baik. Okay, ini kalau saya ni pengalaman anak saya sendirilah. Okay, demam 5 hari tak turun-turun. Sekarang dah besar lah, okay, masa bayi lah. Okay, so kena buat rawatan yang cepat lah. Okay, kemudian ini contoh keadaan okay, di mana bronkium jadi sempit tadi. Apa saja yang menyebabkan saluran pernafasan ni sempit, dia akan menyebabkan seseorang tu akan susah bernafas lah. Sebab kita tahu oksigen akan masuk dari bronchus bronchial ke alveolus. Jadi kalau saluran bronchial ni dah sempit, confirm okay, oksigen yang diperlukan yang hendak dihantar ke seluruh badan tadi dari alveolus ke kapilari darah tu memanglah rendah. Okay. So bila sempit kat sini nak hantar ke kapilari darah tak cukup lah. Okay, that's why oksigen orang yang kena serangan COVID tadi sepatutnya 95% dia akan turun. Okay, step by step 80, 70, 60 sehinggalah kalau tak rawat tak dapat rawatan lagi boleh meninggal. So paras oksigen tu perlu diperhatikan dengan kerap lah. That's why kena warded semua tu. Kalau duduk kat rumah tak perasan oksigen dah turun. Cuma mengah-mengah je rasa penat. Yang penat tu lah tanda-tanda yang kekurangan oksigen. Letih, tak larat. Okay. Okay, seterusnya. Itu saja. Okay, tak ada dah. Dah buku teks awak. Okay. Azfar request. Belum lagi. Okay. Baru masuk pukul berapa ni? 9.56. Ada ke? Okay, Azfar. Okay, setengah jam lagi tu. Okay, so dalam buku teks awak tu ada latihan.
Ni tajuk akhir ya, bab 8. Okay, soalan 1. Soalan 1. Okay. Apakah kesan penyakit bronkitis? Siapa nak cuba? Saya, Okay, Azim ke? Siapa? Dawali. Okay, Mudawali. Okay, silakan. Dah ready ya? Bronkiol menjadi radang, bengkak dan tersumbat. Bronkiol menjadi Radang, radang, bengkak dan tersumbat. bengkak dan tersumbat. Okay. Yes, okay. Tak apa, janji awak ada jawapan. Saya janji buat cuma nak fahamkan soalan dengan jawapan ni. Kesan dalam exam, saya suka sentuh exam. So kesan, highlight, gariskan. Dalam buku teks tu bolehlah ambil pensel ke. Kesan sebab dia tak tanya apakah punca penyakit, sumber penyakit ke apa, tak ada. Dia tanya kesan. Okay, so kesan awak bagi akibat dia apa. Jadi radang pada bahagian bronkiol. Okay. Kemudian bengkak dan tersumbat dah. Nota yang tadilah ya, bengkak dan tersumbat. Okay, yang ni soalan simple. Apakah ni tak perlu nak explain banyak-banyak lah. Okay, so kemudian jelaskan. Yang ini yang saya nak tengok cara jawapan tu. Okay, yang kedua siapa nak cuba? Jelaskan pesakit asma. Ni pun simple ni. Hello? Siapa nak jawab? Tak ada? Tak ada Nabil Okey, Azura. Sila. Lega Nabil. Okey, so tu secara penjelasan dia. Okey. Dalam SPM jangan buat macam ni ya. Dash-dash ni tak perlu. Setengah-setengah essay boleh. Essay boleh, struktur tak payah buat macam ni. Okay, soalan untuk essay, awak ada dua bahagian, essay dan struktur. Struktur ni yang macam ni lah, yang ada garisan tapi tak perlu buat dash ni. Okay, terus dia jawab. Okay, so ini cuma untuk nota ni dia nak memudahkan awak nampak je, sebab tu dia buat dash. Saya bagi tahu terus untuk exam. Okay, so exam tak perlu buat dash ni. Okay, so teruskan je dinding, bengkak dan menebal. Okay, kemudian bukaan kecil, laluan udara menjadi sempit. Okay, so bezakan asma dengan bronkitis tadi. Okay, jangan tertukar. Jangan pula yang asma ni awak pergi buat kat sini atas ni. So kena asingkan lah. Okay, kena hati-hati bezakan asma. Ingat, asma dia punya bronchiol tu. Ini pun bronchiol tapi lebih kepada inflammation iaitu radang. Okay, bengkak, sumbat. Tapi yang asma ni awak boleh fahamkan ataupun ingat orang yang asma ni dia mengah tu, nak tarik nafas tu. Bila susah nak tarik nafas tu sebab bengkak tadi ataupun dinding dia menebal. Okay. Jadi bila tebal tu laluan tadi jadi sempit lah. Longkang, awak perhatikan longkang. Kalau sampah penuh, jadi laluan air tu jadi kecil. Okay, sempit lah. Okay. Kemudian yang ketiga, alat seduh, inhaler tadi. Macam mana nak bantu orang asma ni? Okay, soalan ketiga. Siapa? Saya guna saya. Okay, Azim. Apa cara dia? Penggunaan alat seduh membantu seseorang pesakit asma bernafas dengan mengurangkan peradangan dan membuka saluran tiap bronkiol untuk memudahkan aliran udara. Untuk memudahkan pengambilan udara. Okay. Okay, so awak nampak dia sedup gas. Bahasa bercakap kan. Sedup gas. Okay, so dalam tu sebenarnya ada kandungan bahan kimia yang memudahkan memudahkan bukaan pada laluan tiup tadi. Okay, so that's why jadi udara tu akan masuk. Sebab kalau awak yelah kita sendiri tak alami mungkin susah nak tahu rasa apa ke apa. Tapi sebenarnya
kalau kita tanya orang asma, bila dia sedut tu dia rasa sejuk. Sebab kandungan bahan dalam inhaler tu memang kandungan bahan kimia yang membolehkan laluan pada tube bronkial tu terbuka. Maksudnya membantu, okey, membantu memudahkan aliran udara tadi masuklah. Dan dalam masa yang sama dia biasanya mentos lah, mentos yang sejuk tu. Dalam masa yang sama dia merawat, okey. Merawat ni maksudnya dari segi keradangan dia punya bronkial tadi akan kurang, okey, akan kurang. Okey, tapi ada beza dia merawat dengan menyembuhkan. Kena faham situasi tu. Okey, merawat dengan menyembuhkan, dengan pulih sepenuhnya. Situasi berbeza. Jadi inhaler ni adalah bantuan saja untuk merawat saja, untuk meredakan, okey, meredakan situasi. Sebab benda tu dia kalau awak perasan dia akan berulang balik kalau contohnya orang asma tu buat aktiviti yang dahsyat, contohnya berlari ke. That's why dia tak boleh, orang asma ni dia ada sekatan-sekatan dia, tak boleh buat aktiviti ni, aktiviti tu, tak boleh bergerak pantas. So inhaler tadi cuma alat bantuan je, okey, bantuan sementara, okey, bukan pulih sepenuhnya. Okey, jadi bila dia sedut tu dari segi dia rasa pedih tu dia akan kurang lah. Biasa radang ni kalau awak gastrik awak rasa pedih kan, lebih kurang macam tu lah radang ni, dia inflammation radang. Okey, so itu kepentingan inhaler pada orang yang mempunyai asma. Okey, last sekali terangkan kenapa kurang efisien. Emphysema. Siapa tu? Dinding alveolus rosak. Okey, Nabil. Okey, Ah, Nabil. Dinding Dinding? alveolus rosak. Okey. Luas permukaan alveolus dia berkurang dan pertukaran gas menjadi kurang efisien. Kurang efisien. Okey, kurang cekap Betul. So dalam exam kalau rasa serba salah nak tulis efisien tu salah eja ke apa, tulis kurang cekap pun boleh. Okey, diterima Okey, kurang cekap sebab jumlah permukaan dah berkurang. Okey. Dan proses akan menjadi kurang efisien ataupun kurang cekap. Okey. Sebab dinding alveolus tadi, emphysema ni dinding dia dah rosak. Okey, bila dinding rosak, kuranglah dia punya proses pengangkutan udara tadi, kurang cekap. Okey, seterusnya bab 8 habis. So ingat balik apa yang awak dah belajar. Okey. Ingat balik belalang kat rumah tu, kalau ada belalang, katak, okey, dan manusia. Okey, serta ikan. So sistem respirasi ni minggu lepas dengan minggu ni kita dah belajar semua ni. Janganlah hilang semua, tolonglah ya, jangan hilang terus. Kita dah belajar ni sebab nanti ada bab yang depan tu akan dia tanya lagi kalau ada konsep ni respirasi. Okay. Kemudian awak belajar proses pernafasan, tarik hembus, baru 2 orang je yang hantar video. Okay. So PBD dia dah dapat 5 lah sebab belum present kan. Jadi yang belum hantar tu kalau rasa nak PBD 5 lah hantar. Okay. Proses tarik hembus nafas gunakan botol tu. Okay, pertukaran gas malam minggu ni. Okay, tekanan separa saya tekankan ni. Dari segi penulisan mesti tulis penuh. Tekanan separa gas karbon dioksida dan oksigen. Okay. Tekanan separa. Penting tu. Okay, kemudian proses pengangkutan oksigen. Oksihemoglobin bergabung dengan hemoglobin jadi oksihemoglobin. Karbon dioksida ada 3 situasi, ingat balik. Okey, apa dia 3 situasi karbon dioksida ni? Dalam bentuk apa? Yang pertama, ion bikarbonat, okey, kemudian pergabungan karbamino, hemoglobin dan yang ketiga asid karbonat. So ingat peratus. Kalau lupa tu kena tengok balik. Okay, last sekali hari ini tajuk tentang isu kesihatan. So COPD ada 3 contoh yang diberi iaitu asma, bronkitis dan emphysema. Okay, COPD ni cuba praktis tulis chronic obstructive pulmonary disease. Okay, penyakit-penyakit kronik bagi sistem respirasi.
Okay, ada soalan lain tak sebelum saya masuk bab 9? Kita nak habiskan silibus ni 15 bab. Apa dia? Ni ada? Azura? Adakah? Cikgu. Azim. Okey. Apa soalannya? Kalau dekat pemeriksaan nanti juga kan, kalau banyak sangat kan panjang karbon hemoglobin kan. Kalau tulis karboksi hemoglobin pun diterima. Karboksil hemoglobin karbamino. Seeloknya tulis penuh lah karbamino hemoglobin. Sebab dia karbon dioksida. Okay. Tak ada masalah, tulis je karbamino hemoglobin tu. Sikit je beza dia. Tapi saya galakkan awak tulis karbamino. Okay. Boleh ya? Boleh ya Azim? Okay, practice je, practice menulis. Okay, seterusnya ada lagi? Zalahuddin? Ada lagi tak? Tak ada, kita masuk bab 9. Ini pun ada PBD ni. Bab 9 ni eksperimen banyak. Tapi semuanya kena tunggu bersemuka. Bersemuka tu tak tahu bila lagi. Okay, so tengok bab 9 tentang pencernaan. Okay, pencernaan. Yang mana kalau awak tengok sistem pencernaan, apa yang terlibat dalam sistem pencernaan? Sumayyah ada? Sumayyah? Ya, Sumayyah ada tak? Apa yang terlibat dalam sistem pencernaan? Dah belajar sebenarnya, pengetahuan sedia ada kan? Form 2 ke form 1? Form tu cikgu, form tu. Form 2, dah belajar. Okay, ulang balik saja. Cuma adalah yang lebih detail nanti. Organ apa yang terlibat dalam sistem pencernaan Sumayyah? Tak ingat langsung. Kalau tak ingat yang form 2 tu, ingat sekarang. Pagi tadi makan, makan tu masuk pergi mana? Mulut. Okey, lepas tu dari mulut, makanan tadi akan bergerak pergi ke? Perut. Sebelum perut, sebelum sampai ke perut, dia mesti melalui apa? Satu saluran yang panjang dekat leher tu. Apa dia? Trakea. Bagus. Trakea. Esophagus. Okay, Danish tukar trakea tu kepada esophagus. Okay. Esophagus sebabnya esophagus tu untuk saluran makanan. Trakea tu untuk saluran pernafasan. Okay. Bezakan ya. Okay, so dari mulut ke esophagus, lepas tu pergi ke ini yang basic ya, sebab kalau awak tengok buku teks tu ada lagi apa tu, dia tambah lagi larynx dengan pharynx tu, masa form 2 tu dah ada. Okey, kemudian dari mulut esophagus terus pergi ke perut, dari perut pergi mana? Atirah Natasha? Duodenum. Duodenum lagi? Lepas duodenum pergi mana? Usus kecil. Usus kecil dulu, okey, jangan silap ya. Usus kecil baru usus Besar. besar. Okay, so jangan salah tulis usus besar baru usus kecil, silap. Okay, lepas tu pergi mana? Lepas usus besar? Rectum. Okay, rectum dan kemudian ke bahagian